Salam sejahtera dan hai semua. Untuk kali ini, kumpulan kami memilih topik normal baru, kehadiran wabak coronavirus 19 yang tidak diingini antara krisis yang terbesar yang dihadapi seluruh dunia saat ini. Ia memerlukan semua pihak untuk menyesuaikan diri dengan satu lagi norma yang baru dengan mengamalkan aktiviti seharian dalam talian dan jarak sosial yang menjadi sebahagian daripada amalan kehidupan kita. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya serahkan kepada rakan sekumpulan saya. Penghujung 2019, masyarakat dihadapkan dengan suatu fenomena baharu yang belum pernah dialami di dunia. Kemunculan penyakit yang dikenali sebagai virus COVID-19 menyebabkan seluruh masyarakat dunia menjadi panik dan ketakutan kerana ia boleh menyebabkan kematian. Keadaan ini menjadi semakin kelam kabut apabila dimaklumkan bahawa tidak ada vaksin yang ditemui untuk mengubati penyakit tersebut sehingga kini. Saya yakin selepas hampir 2 bulan masyarakat mengamalkan aktiviti seharian mereka secara dalam talian dan jarak sosial, ini pastinya amalan tersebut akan menjadi sebahagian daripada amalan kehidupan mereka kelak. Perasaan selesa dan mudah semasa mengamalkan aktiviti seharian secara sedemikian akan mempercepatkan lagi proses pembudayaan dalam kalangan masyarakat di negara ini. Untuk kita menghadapi kehidupan seharian kita dalam norma baharu adalah langkah yang pertama, jalani ujian saringan kesihatan di pusat kesihatan atau klinik-klinik yang berdekatan. Hal ini kerana kita mestilah bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk tampil secara sukarela bagi menjalani pemeriksaan yang telah ditetapkan bagi orang-orang yang bergejala. Seterusnya, apabila kita telah pulang daripada mana-mana negara yang berisiko tinggi, pastikan diri kita melaporkan kepada pusat kesihatan dan jalani kuarantin diri kita di rumah selama 14 hari. Apabila kita berada di kawasan tumpuan orang ramai, pastikan diri kita memakai topi muka untuk mengelakkan diri kita dijangkiti dengan coronavirus. Kita juga dinasihatkan untuk tidak menggunakan topi muka secara berulang-ulang dan kerap menukarnya dari semasa ke semasa. Di samping itu, kita juga perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dengan mengekalkan diri kita di rumah atau dikenali dengan stay at home. Waktu inilah adalah waktu yang sesuai untuk kita sebagai ibu bapa meluangkan masa bersama dengan anak-anak dengan menjalani aktiviti-aktiviti yang berfaedah serta kreatif seperti membersih rumah, mengemas rumah, belajar memasak dan sebagainya. Oleh itu, bukan sahaja kita mampu melindungi diri kita dan keluarga kita daripada dijangkiti coronavirus, tetapi kita mampu mengeratkan lagi hubungan sesama kekeluargaan di antara ibu ayah dan juga anak-anak. Akhir sekali, apabila kita melakukan pekerjaan atau selepas melakukan pekerjaan, jangan lupa kita mestilah sentiasa mencuci tangan dengan kerap dan betul dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Tersebut kita lakukan secara konsisten, maka kita mampu mengekan penyebaran COVID-19 agar penyakit ini dapat dihapuskan dengan serta-merta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang sistem pembelajaran di sekolah dan juga di universiti. Semasa pemerintah mengambil pergerakan, yang mana kita tahu negara kita sekarang telah dilanda oleh satu wabak iaitu COVID-19 yang telah menjejaskan segala operasi dan juga sektor pekerjaan seperti kilang-kilang, kedai-kedai dan juga sekolah termasuklah juga PIPT masa ditutup. Berikutnya itu, proses pelajaran dan juga pengajaran dilakukan secara alamaya. Guru dan juga murid terus beradaptasi dengan norma baru ini dan melaksanakan sesi pengajaran dan juga pembelajaran seperti bisa menulis berbagai sistem dan talian seperti Google Classroom, Google Doc, Google Slide dan juga Google Meet. Malah kumpulan WhatsApp dan YouTube dan Facebook juga boleh terus menjadi platform yang sangat signifikan dalam mewujudkan PIC dan pembelajaran guru dan juga murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita cerita tentang norma baru, kita boleh fokuskan pada golongan yang terlibat sendiri dengan COVID-19 ni, di mana mereka adalah golongan pekerja yang berada dalam sektor pekerjaan, di mana mereka ini seharusnya diberi penghargaan kerana setengah daripada mereka adalah mereka yang bertugas di barisan hadapan seperti petugas kesihatan, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia yang sedang bertukus lumus dalam membanteras pandemik ini. Berhadapan dengan situasi seperti ini pertama kali di Malaysia, ia bukan sesuatu yang mudah. Sebaliknya, Malaysia berjaya menangani pandemik ini dengan baik dengan komitmen yang diberikan daripada semua warga Malaysia. Pelaksanaan PKP ini juga menyaksikan perubahan sistem ataupun cara bekerja bagi kebanyakan individu dan syarikat, tidak kira di sektor kerajaan maupun swasta. Bekerja dari rumah tidak bermakna pekerja ini bebas dari pemantauan majikan. Malahan, integriti mereka sendiri dicabar ataupun diambil kira. Situasi ini juga boleh lebih mencabar kepada mereka yang harus membahagi-bahagikan masa mereka dalam tugas pejabat ataupun menguruskan rumah tangga dan anak-anak. Bahkan perlu belajar menggunakan aplikasi-aplikasi yang
perlu digunakan untuk komunikasi antara pekerja-pekerja ataupun seperti kita, antara lecturer kita dan kita sebagai pelajar. Situasi ini bukan sahaja di Malaysia, bahkan seluruh dunia turut untuk mengalami perkara sama. Rakyat perlu bekerja seperti biasa bagi memulihkan keadaan ekonomi negara, namun juga perlu meneruskan norma baru seperti penjarakan sosial, penjagaan kebersihan diri dan penggunaan pembasmi kuman dan sebagainya. Dan dapat kita simpulkan bahawa pekerja-pekerja ini masih lagi bertekus lumus menjalankan tugas dan pekerjaan mereka, walaupun dalam situasi sekarang ini tidak membenarkan mereka mempamerkan sepenuh tenaga mereka, kerana mereka masih lagi mengadaptasi diri mereka dalam norma baharu ini. Dan demi untuk menjaga sahabat-sahabat dan keluarga-keluarga dan orang-orang sekeliling mereka, mereka sekarang merelakan diri mereka untuk mengikuti perintah-perintah kerajaan dalam mencegah COVID-19 ini. Dan saya berharap daripada usaha-usaha mereka ni yang bekerja di sektor kerajaan, kita, rakyat Malaysia, dapat menjadikan rakyat lebih sihat, bersih dan kuat. Hai, Assalamualaikum. Kalau kita bercakap mengenai norma baharu lesis kat pada ini, topik yang paling hangat dibincangkan adalah mengenai majlis perkahwinan lah. Kerajaan tidak membenarkan sebarang majlis perkahwinan dilaksanakan oleh semua bangsa di Malaysia kerana boleh mengakibatkan jangkitan COVID-19. Pasangan yang ingin melaksanakan perkahwinan majlis pernikahan secara online, namun mereka perlu mendapatkan kelulusan daripada pengarah JAIS dan melengkapkan segala dokumen yang dikehendaki. Setelah telah dipertimbangkan, pihak kerajaan bersetuju untuk membenarkan majlis pernikahan dilaksanakan secara bersemuka dan pasangan yang menjalankan perkahwinan dibenarkan untuk merentas negeri. Namun, bakal pasangan dan juga keluarga perlu mematuhi SOP yang ditetapkan. Tetamu yang hadir hanyalah ahli keluarga yang tidak mengalami gejala serta tidak melebihi 20 orang dan mereka perlu menjaga jarak sosial. Tentang pada kes ini, kita boleh melihat secara positif bahawa apabila majlis perkahwinan tidak dibenarkan, banyak pasangan dapat menjimatkan kos perkahwinan. Sebagai contoh, kalau kita tengok, kalau sebelum ini majlis perkahwinan pihak lelaki menanggung ribuan ringgit untuk dihabiskan untuk majlis perkahwinan seperti catering, dewan untuk menempahkan perkahwinan juga. Sekarang kita hanya melakukan majlis perkahwinan secara sederhana dan tidak menghabiskan kos yang beribu-ribu untuk satu hari sahaja. Berdasarkan penerangan yang telah dikongsikan oleh rakan sekolah saya mengenai norma baharu yang sepatutnya menjadi kebiasaan rakyat Malaysia sekarang ialah dikira dari segi kehidupan seharian, dari segi pembelajaran di sekolah dan juga universiti, dari segi sektor pekerjaan dan juga malah perkahwinan, segalanya berubah dan kita perlu patuhi pada SOP yang telah ditetapkan oleh MKM. Okay, apa yang kita perlu elakkan ialah 3C. Apa itu 3C? Yang pertama ialah elakkan untuk pergi ke tempat crowded space, iaitu tempat yang bersesak yang ramai orang. Dan yang kedua, elakkan untuk pergi ke tempat confined space, iaitu tempat yang sempit yang boleh berlaku persentuhan antara satu sama lain. Dan yang ketiga, elakkan close conversation dan sentiasa amalkan perjalanan kita daripada orang luar. Dan perkara yang kita perlu amalkan ialah 3W. Apa itu 3W? Yang pertama ialah wash, iaitu sentiasa kerap mencuci tangan kita menggunakan air dan sabun. Dan yang kedua ialah wear, iaitu sentiasa memakai topeng mas muka apabila kita berurusan di luar rumah. Dan yang ketiga ialah warn, iaitu jangan sesekali bersalaman dengan orang luar kerana kita tidak tahu sama ada orang itu bergejala ataupun tidak. Dan juga kita tidak digalakkan untuk keluar ke rumah apabila tiada urusan penting untuk dilakukan. Okey, sekian saja. Marilah kita Bersatu hati menangani wabak COVID-19. Dan terima kasih Kepada petugas barisan hadapan, menyelamatkan nyawa Rakyat Malaysia, kita jaga kita. Sekian, terima kasih.